Di luar apa ni? TikTok dengan Facebook. Facebook dengan apa? Jom. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Lama. Dia mahal satu je Syafiq. Apa ni? Apa? Gigil. Gigil menggigil aku. Oh, pandai Ustaz Hafiz. Boleh ya Syafiq Tak payah ke meja tak boleh ada? Ada benda tu. Tak je nak buat sekarang. TikTok tak jalan lagi. Kita apa ni, sekejap. Kau masuk muzik sikit Syafiq? Muzik. Tajuk ni sedap. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan terbaik insya-Allah, dirahmati diberkati Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua mendapat kasih sayang Allah SWT. Diberi kita jalan keluar daripada satu kesulitan, kepayahan yang kita sedang lalui. Pak Aris doakan anda semoga hari ini terbaik. Andanya anda sedang diuji oleh Allah SWT. Semoga pertemuan kita pada hari ini, saat ini menjadi asbab Allah muliakan anda. Allah keluarkan anda daripada kesulitan. Allah beri anda kemudahan daripada kesukaran yang anda sedang lalui insya-Allah. Andainya anda ada penyakit, sedang dilanda dengan penyakit, mudah-mudahan Allah beri syifa untuk anda insya-Allah. Tapi ni aku tak tahu nak handle lagi. Tak payah Muzik dah. Nyanyi masuk muzik dulu Pinjam lah. Satu handphone kosong pinjam. Ustaz Hafiz ni lah pinjam. Nak cuba apa ni? Kita ada beli apa ni? Apa panggil ni? Apa tu dia diangkat tu? Soundcard insya-Allah. Okey, terima kasih yang hadir. Waalaikumsalam Emidah. And terima kasih Liza Mali. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Pak Aris sampai akhirat. Darul Balak daripada Haja Lili Madu. Okey Haja, terima kasih. Mudah-mudahan sihat Haja. Alhamdulillah. Terima kasih yang hadir. Zuraini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eddie bro, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Hidup kita ni Allah pinjamkan tau. Bukan mutlak untuk kita Allah pinjamkan. Jadi hiduplah sebagai orang yang meminjam. Faham ke faham Jadi apa saja yang Allah takdirkan hidup kita, itu adalah kehendak dia. Kita terima. Belajar untuk reda, belajar untuk bersyukur, belajar untuk menjadi hamba. Itu paling penting, belajar. Ya, ada ketikanya kita tak duga ujian datang dalam hidup kita. Ada ketikanya sakit. Dan biasanya kita rasa terduduk, sukar nak bangkit. Tapi kalau kita faham setiap ujian datang daripada Allah dan Allah tidak akan mungkin sama sekali menzalimi kita, maka kita tak akan khianati dan mensabotas diri kita sendiri. Lama. Dah boleh? Dah boleh buka? Dah ada muzik dah? Ya, dah tak on. Dah start dah ni. Loop Main cepat jahanam. Tercucuk kau yang kuat. Dah boleh? Tak keluar? Saya keluar ke mana dia? Betul. Boleh? Ataupun on voice time dia. Nampak? Hidup ni Allah bagi pada kita sementara saja, bukan kekal abadi. Tiba masa Allah panggil kita balik.
Jadi belajarlah untuk terima segala yang Allah telah tetapkan dalam hidup kita. Kadar dan kadar ni Allah bagi sesuai dengan keupayaan kita, keimanan kita, ability kita. Subhanallah. Jangan sama sekali atau tak pernah terlintas dalam minda kita, dalam hati kita, bahawa aku tak sepatutnya berada di tempat macam ni, aku tak sepatutnya hidup macam ni, tak sepatutnya hidup aku susah macam ni. Kan kenapa orang lain senang, kenapa aku susah, kenapa anak aku macam ni, kenapa aku kahwin orang macam ni, kenapa isteri aku macam ni, kenapa suami aku macam ni. Nampak tak? Bila kita banyak berbicara tentang kenapa, bermakna kita tidak menerima takdir Allah. Kita rasa bahawa takdir ini bukan untuk kita. Sedangkan ini saja jalan untuk kita pergi bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan janji-janji Allah SWT, syurga dia. Jangan pernah sama sekali kita kuat sangat. Jangan sama sekali kita fikir bahawa takdir yang kita lalui ini menyusahkan kita. Sebenarnya hakikatnya tangan-tangan kita yang buat kita jadi macam ni. Tangan-tangan kita ini Allah bagi tahu dalam Quran. Kita yang merosakkan diri kita, kita yang mensabotas diri kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita yang menzalimi diri kita. Nampak? Kita tengok anak kita hari ni jadi apa. Cuba kita cek pendidikan anak kita. Sejauh mana kita tarbiyah anak kita masa dia kecil. Kita bimbing, kita bangunkan dia. Kita bangunkan dia dengan dunia ke dengan akhirat. Walaupun hakikatnya dia berada kat dunia, tapi kita pernah kenalkan dia dengan Allah tak? Pernah tak kita kenalkan dia, tanamkan cinta, rindu, kasih pada Rasulullah? Hari ini kita banyak bercakap tentang orang salah, orang ni tak betul, orang ni macam ni terhadap perjalanan hidup anak kita. Hakikatnya siapa yang punya anak? Kita bercakap tentang suami kita, kita bercakap tentang isteri kita. Allahu Akbar. Hakikat itu isteri kita. Kalau kita seorang suami tak mampu nak pimpin isteri, untuk apa kita kahwin? Allah sedang uji kita. Tentulah isteri itu sesuai dengan kita. Sebab kita bukan sebaik orang lain. Kita nak isteri macam Siti Khadijah, tapi adakah kita sifat Nabi pun kita buat? Fatana amanah sidik tablik. Kita banyak salahkan orang, banyak mengumpat. Macam mana dalam hidup kita? Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebab itulah sahabat-sahabat penting untuk kita renung perjalanan hidup kita. Banyakkan muhasabah. Hari-hari di mana kamu bahagia, kamu jangan lupa derita sedang menanti kat depan. Hari-hari kamu derita, jangan kamu fikir bahawa derita itu sepanjang hayat. Mungkin saja insya-Allah bahagia sedang menanti kedatangan kita. Nampak tak? Sebab tu dalam hidup sentiasa mohon pada Allah agar, terima kasih dek, sentiasa untuk kita jadi hamba yang mengingati Allah. Ingat Allah. Dialah Allah. Dialah yang cipta kita. Dialah Tuhan kita. Kita ni hanya hamba. Allahumma aini ala zikrika. Ya Allah, tolong aku untuk ingat Engkau, Ya Allah. Jadilah hamba yang sentiasa ingat Allah. Jadi hiduplah sebagai seorang hamba. Hiduplah sebagai seorang yang memerlukan Allah. Hiduplah sebagai hamba yang memerlukan kasih sayang Allah. Sebab itulah penting sangat untuk kita faham, untuk dapat kasih sayang Allah. Hiduplah dengan orang yang penuh dengan kasih sayang. Kita hidup benci orang, dendam orang, khianat orang, iri hati orang, fitnah orang. Kemudian kita mengharapkan kasih sayang Allah sampai pada kita. Kita main game apa sebenarnya? Tak kira lah kita ni guru agama ke, ustaz ke, pensyarah ke, doktor ke, semua orang ada hati yang kalau tak digalas dengan betul, kalau tak diurus aturkan dengan bijaksana, maka sehebat mana pun kedudukan kamu, jawatan kamu, status kamu, kamu pasti kalah. Kamu pasti akan tewas. Kamu ustaz, kenapa ada dengki? Sepatutnya kamu fahamkan tentang agama. Kamu hafal Quran. Hafal Quran tau. Kenapa kamu nak cakap besar? Kenapa kamu nak nampakkan kamu ni orang alim? Kealiman tu biar saja Allah yang pandang, bukan makhluk. Pernah masa saya remaja kita ni budak motor masuk masjid, ada kawan-kawan saya yang bergegas masuk masjid tu, pergi tandas, kemudian pergi masuk masjid nak cek kain. Pakai seluar pendek. Alah, remaja yang pakai seluar pendek. Banyak kali saya bagi tahu pada pengurusan masjid. Dalam live ini, ambillah berat apa yang saya kata ni, walaupun saya orang biasa, tapi kita semua
ada hak ke atas setiap rumah Allah. Tu rumah Allah tu tempat kita sujud kan, tempat untuk kita beribadah. Jadi masa kita zaman motor dulu, adalah kawan-kawan kita 4-5 orang ni, datang nak dekat 40-50 orang, kita konvoi kan. Adalah 5-6 orang mungkin lebih, pakai seluar pendek kan. Pendek tak pendek lah, tapi atas lutut dah. Masuk masjid nak semayang tau. Anak remaja nak semayang, kena rembat, kena hambat dengan orang masjid. Dia jerit dengan kita, "Oi." Malu kawan-kawan kita kan. "Oi, tak ada adab ke masuk masjid pakai seluar pendek?" Dia bukan masuk masjid pakai seluar pendek nak semayang. Dia masuk masjid tu sebab nak cek kain. Kalau kau orang dah faham, engkau letaklah almari kain tu dekat dengan tandas, dekat dengan pintu masuk, supaya orang tak masuk masjid dengan seluar pendek. Faham ke faham? Orang nak semayang, tak payahlah kita nak tunjuk kita lebih alim pada orang, nak maki orang, nak tanya orang. Faham tak? Kita hanya diberi tugas untuk mentadbir. Masjid tu bukan kita punya. Tiba masa orang lain pula ambil tempat kita. Kan baik kita ra'i orang. Kalau orang tu tak pandai, orang tu lemah, orang tu bodoh, tak bijak macam kau, tolonglah bantu dia. Kalau dia bodoh pasal hukum, kau tahu pasal hukum, kau pegang jawatan, kau cakap tak baik. Faham tak? Dia orang Islam, dia anak muda ni nak masuk semayang. Habis kau maki dia keluar belah macam tu je. Tak guna. Orang budak-budak, kau tahulah kan, kau dia dah maki, bodohnya orang tua. Orang datang nak masuk masjid nak semayang. Kau halau orang, kau maki orang, kau malu orang, apa punya orang tua, bodoh lah. Nampak? Dah kena bodoh. Budak muda pun lepak kat motor. Yang kawan-kawan tak semayang tu kata, "Woi, Afsat, sekejap kau semayang." Tak payahlah. Dia buat masjid macam bapak dia punya. Aku masuk dia maki. Kan? Aku nak cek kain. Kawan-kawan lain pun kata, kau pun bongok satu hal. Kan? Dah tahu nak semayang, kau bawa lah kain. Aku mana ingat. Alah. Nampak tak Kita tolong satu sama lain. Kita ra'i. Satu saya kata, hidup ni kita nak jadi hamba. Walaupun sebesar mana pun jawatan kau pegang. Kan? Sehebat mana pun pandangan orang kat atas kau. Nak hidup sebagai seorang hamba. Itu paling penting. Didik anak menjadi hamba. Tarbiyah anak menjadi hamba. Engkau bos ke, engkau raja ke, engkau apa pun jawatan kau, apa kedudukan kau, besar mana pun hidup kau, belajar jadi seorang hamba. Maka kau takkan sombong, kau takkan langkung, kau takkan cakap besar. Engkau akan sentiasa dekat dengan Allah kerana engkau sedar bahawa engkau hamba. Allahu Akbar. Kamu bekerja, tak dengar. Dah putus, kau buat apa-apa. Sepatutnya jalan berterusan. Habis, kena tekan lagi. Faham tak sahabat Hidup ni jadilah hamba. Engkau pengak kuasa. Ada makcik tu, makcik 5 tu, Allah kesian dia. Dia meniaga goreng pisang je. Engkau datang nak angkat meja dia. Kau cuba tengok muka makcik 5 tu, macam muka mak kau tak? Usi macam mak kita. Kan? Budi bicara sikit, cakap baik dengan dia. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita bekerja ni, kita memang kena tomah, akan dimaki. Orang meniaga, bila nak kena angkat meja apa, memang dia tertekan, dia akan marah. Kita ni bukan kena pergi kursus, banyak duit kerajaan habis, hantar kita pergi kursus. Kan? Tak reti sabar. Kita pun baran macam orang yang kena tindakan. Kan? Kita pun balas balik. Nampak tak? Saya tengok banyak live, banyak kan, dalam TikTok, dalam Facebook, orang masuk kan, bila kena angkat meja apa, orang akan mengamuk. Itu biasalah, orang punya barang. Engkau punya barang, kalau orang angkat, engkau mengamuk. Kan? Apatah lagi orang tu susah. Faham tak? Kau mana tahu perasaan orang. Engkau hanya tahu jalankan tugas kau. Jalanlah, tak apa. Tapi bila orang maki amun kau janganlah balas. Engkau dah bagi kursus banyak bro. Kan? Kadang-kadang kata, "Oi, kau jangan besar. Kenapa kau nak jerit suara pada aku? Kau siapa nak jerit aku? Kau tahu aku siapa?" Alah, orang tahulah kau pakai uniform, orang tahu. Takkan kau pula. Kan? Jadi engkau pergi kursus berpuluh-puluh, kerajaan keluar duit banyak, engkau maki balik makcik tu apa hal? Engkau maki anak dia berhak untuk marah kau sebab dia terjejas. Hidup dia terjejas. Bapa dia tu, mak dia punya suami, uzur, dah terbaring atas silam, tak bangun. Dia ni sebagai seorang isteri, nak cari sesuap nasi, yang dia tahu tu jogong pisang. Faham tak? Kadang-kadang kita ni, faham tak? Ini satu, bila kita jadi seorang hamba, kita akan raih orang. Makcik begini, makcik saya datang ni sepatutnya memang arahan pihak atasan untuk ambil kedai makcik apa, macam ni lah makcik, saya minta jasa baik makcik, tolong makcik, ni tempat ni tak sesuai untuk berniaga. Dia pun merayu pada kita apa semua kan, makcik macam ni makcik, kalau makcik nak berniaga juga, makcik jumpa AJK kawasan ni, imam ke, mungkin dia boleh hantar surat.
kan, kepada pihak kami untuk kami pertimbangkan. Mungkin makcik meniaga di tempat yang lebih selamat. Berapa ramai orang meniaga, tak ada CF, bangunan tak ada CF, makcik tepi jalan juga engkau angkut. Contoh, jangan terasa dah bagi khusus, apa nak terasa pula. Kan, kita kena adab lah dalam hidup. Semua orang kena maki. Aku jadi pemilik madrasah pun kena maki. Kan, kalau ikut keperasaan dan emosi, tutup je madrasah. Kau jaga anak orang, kau kena maki. Anak dia berak, anak dia kencing, kita uruskan. Dia hantar anak dia kencing dalam tulau tau. Dia hantar anak dia pakai pampers, kita pula kena maki lepas-lepas tu. Nampak tak? Tapi sebab kita cinta pada agama, maki, hamun itu perkara biasa. Makanan harian kita. Bila-bila masa mak bapak datang, maki kita. Kadang kita tak buat pun kena maki. Tak sempat nak bagi, tak sempat nak pertahankan diri. Dia buat pulau je anak dia. Anak pula zaman sekarang, kau tahu kan? Kau tahu anak zaman sekarang apa? Dia boleh reka cerita untuk membolehkan dia berhenti daripada pondok atau madrasah. Kan? Dia reka-reka cerita. Kan? Ustaz gotan sekali. Dia boleh suruh kawan di gotan untuk bertanda. Kan? Untuk menampakkan bahawa orang kena gotan. Kita pun tak tahu nak pertahankan diri macam ni kan? Ada tanda. Bila pula aku buka... Nampak tak? Biasa. Jadi kita yang sayangkan agama, kita kena bertahan lah. Nak macam mana? Kan? Takkan pasal seorang dua maki kita tutup tu madrasah. Kan? Ini perjuangan. Jadi, kita nak tolong orang, nak bantu orang, nak raih orang, kan? Sebab kalau kami di peringkat madrasah, kan, yang masuk hari ni pada zaman, ya Allah, kan, rata-rata tak kena huruf, rata-rata tak tahu mengaji. Kalau tahu mengaji pun makras teruk. Tajwid tu tak cerita lah, ke laut, nasib baik laut, kan? Kalau ke gunung berapi, hangus dengan didi sekali. Nampak tak? Jadi kita raih. Yang mohon sekarang, tuan-tuan, kalau madrasah saya, kalau ada rezeki, kalau saya buat pertemuan ni, Allah Akbar, saya pun tak nak dedahkan kan. Oh, kita ni, madrasah kita ni, banyak OKU. Kan, apa ni, apa tu? Autism. Kan? Yang mohon banyak autism. Dyslexia. Nak sebut tak kerti. Kan? Banyak macam tu sekarang. Sekarang ni, sekarang ni, sejak 2 tahun kebelakangan ni, yang mohon semua ni, aku pun rasa macam, madrasah aku berubah. Tapi, kita kena terima lah. Sebab orang datang tempat kita ni bukan gurau. And saya ada sampai 20 lebih. Ada yang 20 lebih. Danis berapa umur? 23 kan? 23 tahun masuk madrasah. Kita terima. Dulu kita tak buat ni semua. Kan? Sebab bukan senang nak jaga orang kayu. Nak jaga orang macam ni. Tapi kita terima sebab apa? Kita fikir, kalau kita tak terima budak ni, pergi mana? Ada tak tempat dia orang terima untuk dia ajar Quran? Ada tak tempat yang akan terima dia untuk didik dia? Cinta pada Rasulullah, cinta pada Allah. Kan? Kenal Allah. Hidupkan sunnah setiap hari. Jadi kita terima. Kita terima. Allah mudahkan insya-Allah. Kan? Yang sahabat-sahabat ni. Sebab tu niat kita ialah untuk buat sebanyak mungkin kebaikan. Khairun nas anfa'u linnas, sebaik-baik manusia. Manusia memberi manfaat. Jadi kita nak jadilah orang yang memberi manfaat. Biarlah Allah yang timbang amalan kita. Kita serahkan pada dia. Kita buat semampu yang boleh. Kita buat yang terdaya, yang kita mampu, yang kita boleh buat. Itu je kita nak usahakan ke arah tu kan. Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Macam ni berat lah. Kan? 10 kali lah. Okey, ada soalan Syafiq? Daripada TikTok. Daripada TikTok Mujiz. Faris, saya ada anak buah tiri. Familinya tak ambil tahu and dia di dalam masalah. Abang bantulah dia. Kalau budak-budak kecil tu kalau nak hantar madrasah, kita terima insya-Allah. Tapi kalau awak nak bantu dia, bantulah dia. Kita kat madrasah ni ada, nak kata banyak tak banyak lah. Lebih 10 keluarga lah. Memang tak ambil tahu pasal anak-anak diorang. Yang hantar ni kan, yang hantar tu bapak saudara. Dan kemudian tak ambil tahu. Tapi jangan sikit duka. Satu kampung datang. Kan? Satu keturunan datang. Dia makinya kita, dia ugutnya kita. Masa rantau, kan, 1 sen pun tak bayar. Baju dia, spender bra dia pun kita beli. Ni bukan gurau, bukan ungkit, tapi itu kenyataan. Kalau anda nak bantu, anda bantu je. Allah akan balas. Jangan harap makhluk balas sakit. Jangan harap pemberian makhluk anda luka nanti. Buatlah kerana Allah. Hidup anda akan lebih senang, insya-Allah. Kehidupan madrasah kami macam itulah. Kan?
Kalau tunggu maaf, ialah keluarga macam ni kan, sebatang berus gigi pun tak beli. Kan? Dia hantar berbulan tak jumpa. Budak tu bulu gigi ni macam mana? Sabun ni macam mana? Nampak tak? Habis spender berah macam mana? Betul tak? Kita madrasah dah lah kita sumber kewangan kita terhad. Kita uruskan. Sebab kita tak mau kerana kelemahan kita, kekurangan kita, orang berhenti madrasah. Yang akhirnya mereka tak jumpa lagi Quran setiap hari. Biar bodoh tak apa. Saya selalu pesan kepada tim saya, terutama ustaz saya. Pelajar bodoh terima. Terima dia seadanya sebab dia kekal di tempat orang belajar Quran. Dia kekal di tempat orang hidupkan sunnah. Saya risau kalau budak macam ni, dia duduk kat dunia luar, sekolah kelas hujung, campur dengan kawan-kawan salah, akhirnya menjadi beban pada masyarakat. Tak kenal Allah, tak kenal Rasulullah, Quran jauh, entah mana pergi. Nampak tak? Paling tidak dia duduk kat madrasah, dia sedang hidup di tempat orang hidupkan sunnah. Contohnya kalau kat madrasah Pak Riz lah, Isnin Khamis kita puasa. Setiap malam kita baca Al-Mulk, kita tutup dengan dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kita baca surah Al-Kahfi 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Contohnya, sebelah petang kita baca Ratib Al-Hadad. Kan? Allahu Akbar. Subhanallah. Zikir tak berhenti. Contoh, maknanya dia sedang berada di tempat orang hidupkan sunnah. Dia sedang berada di tempat orang hidupkan Islam. Itu penting. Walaupun tak habis, walaupun tak pandai. Kadang-kadang kita kena maki. Dia asal dia apa YouTube dia apa loading pula kan. Kadang-kadang memang budak tu memang tak boleh hafal kan, tak boleh hafal. Contohnya kita tahu dia tak boleh hafal, tapi kita bantu mampu yang boleh kan, tapi kita kena hentam. Inilah perjalanan. Tak apa, kerana cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, teruskan. Jangan give up lah. Satu tuan-tuan, tak ada kajian di Malaysia yang mengambil tahu berapa banyak madrasah telah tutup. Pertama, sebab ditutup sebab apa? Sebab tak ada duit nak teruskan. Nombor dua, kenapa tutup? Kerana sabotaj. Ustaz-ustaz kena sabotaj. Ada ustaz kena tangkap, kelokap sebab gotan pelajar. Allahu Akbar, kena maki amun. Banyaklah benda macam ni berlaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita sama-sama lah dapat hidupkan agama dengan baik, jadi yang terbaik di sisi Allah. Jangan salahkan takdir, tapi cek diri sendiri. Setiap apa yang Allah hantar pada kita sesuai dengan iman kita. Setiap apa yang berlaku dalam hidup kita untuk jadikan kita lebih baik di sisi Allah SWT. Setiap orang ada posisi masing-masing. Jalankan posisi anda. Anda striker, ada midfield. Oh, Malaysia kalah 4-0. Itulah. Bagus tu kalah tu, supaya kita belajar untuk menjadi seorang pemenang. Pemenang ni dia melalui menyelusuri jalan-jalan yang susah. Saya cadangkan pemain bola sepak Malaysia, kalau nak menang, kalau dapat main bola sepak tutup aurat, malam jaga tahajud sebelum game, insya-Allah boleh menang. Sebab semua orang tahu main, sebab 22 pemain dalam padang semua tahu tenang bola. Anda masuk dengan taktikal. Cuba hidupkan agama sikit. Amalkan zikir. Amalkan zikir. InsyaAllah. InsyaAllah amalkan zikir. Tutup aurat, main bola sepak tutup aurat sikit. Lepas tu amalkan zikir, insyaAllah. Dengan Korea-Korea kita bantai ni. Ya, bukan mustahil. Siapa pernah terfikir pada waktu 313 pejuang-pejuang Islam yang dipimpin oleh Rasulullah SAW menantang 1,000 orang dalam perang Badar, dikatakan dalam jiwa pemain bola sepak Malaysia. Saya cadangkan tengok pejuang-pejuang Hamas. Tengok video sekejap sebelum game dengan Bahrain nanti 5 hari lagi. Ni contohlah nak buat motivasi. Mungkin kita boleh menang, insya-Allah. 4-0 tu biasalah, nasib baik 4, sepatut 5. Yang berjaga malam, saya tak mampu nak jaga malam. Dengan usaha macam ni tak mampu. Next soalan. Tapi ini bukan gurau. Idea saya ni, mana-mana sahabat ni share lah, mana tu sampai ke bumi Qatar. Ni siapa mangkuk ni cakap pasal bola sepak ni? Saya juga pemain bola sepak. Saya pernah main, paling tinggi saya main dulunya adalah untuk planet Pluto. Tapi saya memang main bola sepak lah dulu. Okay, next. Daripada platform F, ST Halif. Abang Riz. Kampung saya dah 14 tahun tak ada surau.
masjid jauh. Allahu Akbar. Saya dah wakafkan tanah saya dan pecah geran atas nama Majlis Agama Islam. Tapi saya tak berupaya nak buat surau walaupun kelulusan semua dah dapat. Apa nasihat Pak Aris perlu saya buat? Kalau pengalaman kami di peringkat madrasah di seluruh Malaysia, mesti ada tim. Mesti ada tim. Kan? Kalau engkau harapkan duit Jabatan Islam, engkau harapkan duit Jabatan Islam di negara ni, kerajaan, memang kau menangis. Kan? Engkau mesti ada tim untuk gerakkan pembinaan. Salah seorang kawan saya, kan, dia dapat mimpi. Ni kawan kisah benar, bukan gurau. Dia dapat mimpi berhari-hari untuk bina sebuah masjid di sebuah bandar di Selangor. Dan saya tak nak spesifikkan masjid mana. Di sebuah negeri Selangor. di negeri Selangor. Kawan saya ni orang yang jaga amal. Dan dia dapat mimpi. Dia dapat mimpi setiap hari. Sampai dia jadi heran. Kenapa aku pula? Kan? Selepas tu, dia ambil tindakan. Pergi tempat yang dia mimpi tu. Rupanya memang tak. Lepas tu dia cek dengan pejabat tanah. Rupa tanah tu memang telah di-reservekan untuk bina masjid. Tapi tak jalan-jalan. Akhirnya, dia buat kerja agama. Dia bina tim. Dia bina pasukan. Terbina masjid tu. Jadi saya cadangkan. Macam kami madrasah nak bangunkan apa-apa pun. Misalnya tim. Wujudkan tim. InsyaAllah. Kan? Buat strategi. Macam mana nak dapatkan. Minta kebenaran Jabatan Islam lah. Nak kutip dana. InsyaAllah. 2 juta, 3 juta tak ada masalah. Boleh dapat. Kan? InsyaAllah. Surau tak salah. Buat besar-besar. Kampung kita mungkin tak besar penduduk, tak banyak. Buat satu masjid atau surau. Kawasan tu. InsyaAllah. Gerakkan. Kalau sahabat nak gerak. Nanti hubungi kita, tim kita. Kita bantu-bantu sebar-sebar kepada kawan. Wujudkan tim. Kita buat musyarat pada jauh. Kan macam nak gerakkan. Kita sebar kepada semua orang. InsyaAllah. Kan. Madrasah banyak. Bina bangunan juta-juta. 2 juta, 3 juta. Dan mereka berjaya buat. Sebab kekuatan ekonomi umat Islam. Jangan bergantung pada kerajaan. Jangan bergantung pada Jabatan Islam. Kan. Mereka juga kekurangan dana. Kekurangan peruntukan. Maka bergantunglah dengan Allah. Tapi usaha kita dengan kekuatan ekonomi umat Islam. Percayalah. Satu Malaysia akan support. Ingat tak visi rakyat? Dia nak selamatkan baby tu. Berapa juta dia perlukan duit? Dan duit tu berjaya dicapai. Betul tak? Tak ada mustahil. Kekuatan ekonomi umat Islam tu memang luar biasa. Subhanallah. Jadi, sahabat, anda gerak. Kena gerak dulu. Buat papan tanda besar-besar. Kami nak bina masjid, sekretariat dah wujud. Sebenarnya, minta kebenaran Jabatan Islam. Sebab nak kutip dana, mesti kebenaran Jabatan Islam. Kemudian, ada akaun, orang boleh masuk. Orang lebih suka apa tahu? Orang hantar batu, orang hantar pasir. Kadang-kadang orang takut nak bagi duit. Takut disalah guna. Jadi, bila kamu naikkan papan tanda, ini teknik dia. Kan? Orang dah mula hantar. Ya, dah mula hantar. InsyaAllah, kami merasa pun nak bantu juga. Dan anda boleh berhubung dengan tim saya, boleh kontak Syafiq. Dan berhubung dengan Syafiq untuk dapatkan apa maklumat. Nanti saya akan letakkan seorang untuk bantu anda. InsyaAllah boleh insyaAllah. Kita ada Ustaz Hafiz yang boleh bantu. InsyaAllah. Kan, untuk kita boom satu tim. Boleh insyaAllah. Wallahu alam. Ada soalan? Pada TikTok Mr. Ziman. Ya, Mr. Ziman. Salam Pak Aris. Salam. Apa pendapat Pak Aris tentang mahat yang kenakan yuran 3 hingga ke 500? Kadang kita kurang mampu tapi anak ngaji. Saya begini, saya pendapat macam ni. Pendapat saya macam ni. Mereka berhak untuk tetapkan 300, 400, 500. Mereka berhak. Saya tak nak kutuk, saya tak nak nafikan bahawa keperluan ekonomi sekarang memang luar biasa. Tekanan ekonomi sekarang luar biasa. Mereka bukan dapat duit tu untuk pergi shopping. Saya percaya tu. Yuran madrasah saya 150. Tapi tekanan kuat tuan-tuan. 150. Tapi yang bayar tak sampai separuh setiap bulan. Yang bayar tu tak sampai separuh setiap bulan. Macam mana kita nak cari duit? Satu, kamu nampakkan kita terpaksa jual kopi. Namanya Pak Ais Kopi. Kita buat projek Aisyifa. Kita terpaksa buat seminar BPR. Buat seminar nak dapatkan pendapatan. Buat collection. InsyaAllah tak lama lagi saya akan keluarkan cap. Baju Pak Aris, belakang kata-kata motivasi. Semua tu kita buat untuk dapatkan pendapatan. Bila kita buat semua tu, kita kena hentam juga. Kita kena hentam juga. Sikit-sikit nak minta duit orang. Kita ini hidup. Jadi sahabat, percayalah cakap saya ni. Kalau anda benar-benar nak lahirkan anak anda hafiz 30 juzuk,
Anda nak anak-anak anda belajar agama. Tempat yang mahal, bagi laluan kepada orang mampu. Tempat yang murah, anda pergi. Tempat macam saya, RM150. Jomlah datang madrasah saya. Kita ada buka untuk 20 tempat sekarang. Untuk 12 bulan apa? Pemasukan berapa? Bulan 2 itu. Bulan 2 ni. Bulan 2 ni. Bulan 2 kan? Bulan 2. Betul tak bulan 2 cuti sekolah nanti. Kita buka. Kita perlukan 20. Ni dah masuk dah. Satu grup dah masuk. And kita buka. Satu grup dah masuk hujung tahun lepas. Satu grup awal tahun ni. Satu lagi bulan 2 kita buka. Memang kita sengaja wujudkan tarikh tersebut untuk bagi laluan pada orang yang nak habiskan sekolah. Kan? Dia kata cuti sekolah. Okey, kita bagi laluan sekali lagi. InsyaAllah. RM150. Tapi yuran masuk tu ada. Ramai. Tuan-tuan, saya bukan gurau ni. Kan? Kita ada yuran tahunan. Tak boleh bayar. Saya tanya tu terang. Kan? Ada satu puan tu. Ni tahu saya cakap sendiri. Ustazah saya kata, dia tak boleh bayar. Macam mana Saya mesej dia. WhatsApp saya peribadi. Puan boleh bayar, tak boleh bayar. Saya tak mampu, puan tak boleh bayar. Masuk je madrasah saya tanpa bayar 1 sen pun. Macam tu sekali tau. Tapi kita kena cek duit. Sebab bila kita beli beras kat Maidin tak ada buat macam tu. Madrasah tak apa ambil beras free. Kita faham Maidin niaga. Faham tak? Kita faham orang jual ayam. Dia nak pakai duit. Dia beli ayam bukan pakai liu. Tapi kita di peringkat madrasah, kita tak mampu nak nafikan hak orang nak belajar. Saya mohon kan supaya kita jangan kita kritik madrasah yang cas mahal. Sebab memang barang mahal sekarang. Kan setakat bawa 2,000 pergi madrasah, pergi ni, barang tu boleh bertahan seminggu je. Memang barang mahal. Tapi kenapa Pak cas murah? Sebab saya dah berjanji dengan diri saya. Saya tak nak bebankan orang, saya tak nak susahkan orang. Tapi apa saya buat? Saya buat collection dana. Kena bantai, kena belasah. Nak macam mana? Biarlah orang hentam kita. Demi untuk perjuangan madrasah. Memang ada orang tak boleh bayar. Nak macam mana? Takkan nak berhentikan orang. Itu pun yang berhenti kan pun hentam kita. Hutang lagi tu hentam lagi. Macam ni memang dah takdir kita. Kita terima kan? Kan? Anak 5 orang, 4 orang, 3 orang belajar dengan kita. Tak bayar langsung tau, tak bayar langsung. Habis 30 juzuk tak bayar langsung. Kena hentam kita. Kan? Sebab syarat kita kan, memanglah madrasah kau bayar tak bayar, kita tetapkan setahun khidmat. Khidmat tu untuk bantu madrasah balik. Pun orang tak nak. Hentam kita. Itu biasalah. Kan? Jadi sahabat, kalau yang mahal tu biarkan. Ada orang mampu dia pergi. Anda tak mampu, anda pergi masuk madrasah macam Pak Riz ni. Ada madrasah malah ada madrasah free. 100% tak perlu bayar. Orang ambil kesempatan. Masa saya 150, orang ambil kesempatan juga kan. Allah Akbar. Dia kata dia susah lah. Saya ada kes ni. Ni jujur saya kata. Dia masuk madrasah saya. Kemudian tak boleh bayar. Selepas 3-4 tahun, tak boleh bayar. Dia boleh pergi madrasah lain yang bayar mahal. Dengan kita masih hutang lagi ni. Dia pergi madrasah lain, dia pergi tempat lain, dia bayar lebih mahal. Kan? 450 apa setiap bulan. Dia boleh bayar tau. Kau rasa macam ni perasaan kita? Saya ni orang motivasi. Tapi saya ada perasaan tau. Saya ada emosi. Saya ada kelemahan saya ada kekurangan diri saya. Sedih. Kan? Allah sampai hati kau. Sebutir nasib pun kita tak pernah tarik daripada orang yang tak bayar yuran. Kan? Kan? Tapi boleh pergi tempat lain bayar mahal. Yang paling best yang saya pernah kena. Yang paling best. Kan? Tak bayar yuran, tapi beli kereta baru. Kita tengok je kan. Tengok je lah drama kehidupan. Nak macam mana? Terima je lah. Ni kadar-kadar kita. Ini ketentuan Allah SWT. Allah nak bagi kita. Ini pesan saya. Dengar tuan-tuan. Yang dengar. Sahabat-sahabat. Biarlah kita kurang. Hak kita kurangkan kat dunia. Mudah-mudahan Allah lebihkan hak kita ke akhirat. Sahabat-sahabat biarlah kita diremeh-remehkan kat dunia. Mudah-mudahan Allah utamakan kita ke akhirat. Biarlah kita dipijak-pijak kat dunia. Semoga kita diangkat dan dimuliakan oleh Allah SWT di akhirat. Nampak tak Biarlah orang tak pandang kita, tak apa. Biarlah pengorbanan kita tak ada nilai, tak apa. Mudah-mudahan mulia kita di akhirat. Di dunia ni orang tak pandang kita, tak mulia kita, tak apa. Sebab kita mencari pandangan Allah SWT. Bila Allah mandang kita dengan kasih sayang, subhanallah, yakinlah kita akan dapat keuntungan berlipat-lipat kali ganda. Subhanallah di akhirat besok. Jadi peganglah prinsip biar kalah tapi menang di dunia, tapi menang ke akhirat, insya-Allah. Inilah kita hamba. Dan kita terima je. Kalau Allah hadirkan orang yang benci kita, kita terima. Allah hadirkan orang yang suka kita, kita terima. Allah hadirkan orang yang munafik dalam hidup kita, kita terima. Orang hadirkan orang, ada orang dalam hidup kita yang suka tikam kita, kita terima. Inilah kehidupan kita.
Bila kita reda dengan setiap ujian Allah, Allah akan hantar bantuan dia. Subhanallah, luar biasa. InsyaAllah. Soalan? Daripada TikTok, Cik Puan Intan Arul Ashraf. Salam Pak Aris. Amalan apa untuk menjaga kesihatan mental dan emosi agar tak terpengaruh bisikan-bisikan anxiety? Sahabat, ada 1001 amalan yang Nabi tinggal kepada kita. Kan? Hanya kita ni sebagai hamba, kita tak buat. Kita tak jaga amal. Buat tak jaga. Tak istiqamah. Kan? Puan, kalau kita ni, saya ada satu kitab. Kan? Antaranya kan, ialah kalimah basmalah. Amalkan zikir bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Amalkan. Bila kita tak tenang, kan, zikir jadi pegangan kita. Baca je zikir. Buat je amalan zikir. InsyaAllah hidup kita tenang nanti. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kan? Puan, baca surah Al-Mulk. Baca surah Al-Mulk, insyaAllah. Kan? Baca. Kan? 2 ayat terakhir, Allah jaga kita. Baca surah Al-Kahfi. 10 ayat yang pertama. Kalau mampu baca 5 lai tu surah Al-Kahfi, bacalah. Tapi dalam hadis Nabi kata 10 ayat pertama. Jagalah surah Al-Kahfi. Allah jaga kita. Allah urus kita Jumaat ke Jumaat. Nampak tak? Jadi bila kita dalam gegaman Allah, kita dalam dakapan Allah, kita dalam pandangan Allah, kita rasa? Kamu rasa? Kan? InsyaAllah kita akan tenang. Kerisauan, kegelisahan, kan, semuanya akan terbenam. Percayalah. Tapi cari Allah. Banyakkan zikir. InsyaAllah. Kan? Pada waktu yang sama, jaga solat. InsyaAllah. Kan? Allah Akbar. Ada banyak zikir. Boleh amalkan zikir Ya Hayyu Ya Qayyum. Selalu saya katakan benda ni. Kan? Allah Akbar. Kan? Zikir antara yang paling besar, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Amalkan. Banyak orang suka amalkan zikir nak kaya, nak jutawan. Kan? Fokus kita, apa pun kita buat nak reda Allah. Bila Allah reda pada kita tuan-tuan, dalam setiap doa kita Allah kabulkan. Percayalah. Bila Allah reda dengan perbuatan kita tuan-tuan, kan, Allah akan muliakan kita. Allah Akbar, subhanallah. Percayalah. Kan? Jadi orang yang Allah muliakan, nampak makan sikit, tapi kenyang ni macam orang makan banyak. Kan? Nampak tidur sekejap, tapi nyenyak ni macam orang tidur 8 jam. Faham ke faham? Bila Allah dah sayang kita, bila Allah dah pandang kita. Faham? Gajinya tak banyak, tapi nikmat ni macam orang gaji 10,000. Nampak? Kan? Itu yang kita nak kejar. Kasih sayang Allah, keberkatan hidup. Percayalah, insyaAllah kita akan dapat semua tu. InsyaAllah. Cari Allah. Kan? La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Amalkan. Kan? Amalkan juga sedekah Al-Fatihah pada diri sendiri. Tak banyak umat macam tu. Ya Allah, aku nak sedekahkan surah Al-Fatihah untuk diri aku sendiri, Ya Allah. Mudah-mudahan dengan berkat surah Al-Fatihah menjadikan aku lebih dekat dengan kau, Ya Allah. Lebih tenang, lebih bahagia, lebih damai. Buat, insyaAllah. Wallahualam. Next. Daripada TikTok Puan Nabila, kenapa lelaki tak boleh nak faham perempuan ya? Sepatutnya suamilah yang paling faham dan kenal isteri sendiri. Ada masalah Macam ni, sahabat. Puan yang dikasihi dirahmati Allah, Allahumma faqihu fid din. Allah yang bagi faham. Kadang-kadang kita belum pulas nak fahamkan orang. Allah yang bagi faham. Cari Allah boleh puan. Cari Allah. Wahai Allah, berikanlah suami aku, jadikan suami aku faham tentang hidup aku. Formula dia mudah. Dalam bahasa rumah tangga, anda nak suami faham anda faham suami. InsyaAllah dapat. Kalau anda nak kasih sayang seorang suami, anda perform sebagai seorang isteri, beri yang terbaik. Lain serah pada Allah. Sebab dia yang tentukan, bukan anda. Result tangan Allah. Ramai orang keliru. Dia nak daripada isteri dia, nak daripada suami dia. Result tangan Allah. Cari Allah, dekat dengan dia. Allah boleh terbalikkan hati kita, tuan-tuan. Ya muqallibal qulub, sabi' qalbi ala dini. Allah boleh tonggang balikkan. Kan? Allah boleh terbalikkan iman kita ni. Allah Akbar. Jadi berhati-hati, tuan-tuan. Kan? Bila kita ada masalah dengan suami ni,
Kan? Tak faham kita nak kita hidup macam ni, kita suka macam ni. Suami kita menentang, suami kita tak benarkan. Kadang-kadang kita cuba memahami daripada sudut kita. Kita tak faham daripada sudut suami. Kan? Kadang-kadang suami tak benarkan kita keluar. Kita apalah bang, kolot abang ni. Apa salah saya keluar sekejap dengan kawan-kawan? Kan? Bukan buat apa pun. Saya keluar, saya jaga akhlak saya. Tapi dia bercakap tu atas posisi dia. Dia tak benarkan anda meniaga contohnya. Sebab dia bercakap atas posisi dia. Dia pernah lalui banyak perkara dengan rakan-rakan dia, dengan sahabat-sahabat dia. Dia lihat sendiri bagaimana orang perempuan kalau meniaga bagi dia. Kan? Bagi dia. Jadi dia punya pandangan dia tersendiri. Kamu ada pandangan kamu sendiri. Kalau kamu berbalah dengan pandangan tu yang banyak bercerai. Sebab tak boleh kompromi, tak boleh bertimbang rasa, tak boleh tolak ansur. Nampak tak Suami kena tolak ansur sikit, isteri kena tolak ansur sikit. Bukan salah satu yang tolak ansur. Itu yang tolak-tolak beransur-ansur tinggalkan suami. Tolak, rupanya beransur-ansur meninggalkan isteri. Faham tak? Kita kena timbang-timbang semua keadaan. Sebab itulah penting sangat isteri dan suami. Suami isteri kena banyak berbicara, kena banyak berbual, kena banyak bercakap. Kadang-kadang suami ada telinga, bukan pekak, bukan cacat, tapi tak pinjamkan pada suara isteri. Kadang-kadang isteri ada telinga, ya, walaupun dia pakai tudung, tetap ada telinga dalam tudung tu, tapi tak pinjamkan pada suara suami. Oleh kerana kita kurang berbicara, kurang bercakap, komunikasi down, and maka akan berlaku ketidakserasian. Sedangkan kita kahwin tu maknanya serasi lah tu. Kau tak buat pun kau kahwin kalau kau tak serasi. Tiba-tiba dalam perjalanan ada blocking, communication blocking. Tak banyak bercakap, tak banyak bicara. Sebab telah diambil alih oleh WhatsApp. Diambil alih oleh Facebook, oleh handphone. Dia mesej, dia balas. Dia mesej, dia balas. Tak bercakap. Dalam rumah pun mesej suami. Kan? Bang, nasi dah masak, keluar, dah siap dah. Turun le. Bagi mesej pada anak-anak. Tak ada balas pun, apa-apa pun. Tunjuk jari je. Nampak tak? Communication blocking. And leaking of communication. Jadi, sebenarnya kita perlu banyak bercakap. Daripada banyak bercakap tu lah, and kita akan kenal hati budi masing-masing. Kadang-kadang kita ada syak wasangka, tak selesa. Isteri pergi kerja, suami pergi kerja. Ada 1001 tidak ketentuan dalam hati kita. Sebab apa? Sebab kita belum lagi benar-benar kasih dan sayang pada suami atau isteri kita. Belum benar-benar khatim lagi. Belum benar-benar masuk lagi. Kan? Sebab tu kalau orang dah bangunkan isteri, dia sayang suami dia, pergi mana pun dia yakin. Sebab Allah. Ada teknik, ada kaedah. Mesti ada. Ada soalan. Dan saya doakan puan mudah-mudahan suami puan, saya tak tahu apa cerita, dan ujung pangkal ni, saya doakan mudah-mudahan puan suami isteri dapat cari jalan yang baik. Puan minta banyak doa pada Allah. Dan jadi yang terbaik di sisi Allah SWT. Puan akan dapat yang terbaik. Saya percaya itu. InsyaAllah. Next. Daripada TikTok Azimah. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tak zikir-zikir yang bagus untuk kurangkan panas baran? Kalau panas baran kan antaranya kan amalkan Nabi ajar ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amalkan zikir tu. Jadikan tu sebagai zikir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang yang baran ni tuan-tuan, kan, nak sejukkan hati dia. Kalau anda lah orang yang dengar ni, anda baran, amalkan zikir tuan-tuan. Zikir akan banyak bantu anda. Dengan amalan zikir hati anda, kan, akan diselabuti kasih sayang pada Allah SWT. Dan menjadikan anda lebih beriman pada Allah. Orang beriman ni tuan-tuan, dia dapat kawal perasaan dia, dapat kawal emosi dia. InsyaAllah dia secara automatik datang. Secara automatik. Dulu ni kita cepat nak menantun, cepatnya melata, cepatnya nak maki amun. And bila kamu dah amalkan zikir, dia datang sesuatu yang mengingatkan anda, menyebabkan anda lebih sabar. Ya, zikir. Jaga zikir. Jaga zikir, insyaAllah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amalkan zikir itu. Amalkan. Itu zikir Nabi Yunus ketika terperangkap dalam ikan nun. Amalkan zikir itu. Itu zikir pengakuan diri bahawa kita ni hamba yang banyak buat silap, yang sabotas diri kita, yang khianati dengan amanah Allah. Kita banyak buat salah, baru kita minta ampun pada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad.
Kan? Perbanyakkan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Amalkan istighfar. InsyaAllah ia akan meredakan kemarahan kita bila kita kembali pada Allah. InsyaAllah. Astaghfirullahalazim. 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 Dan amalkan jugalah penghulu sekali istighfar. Allahumma anta rabbil la ilaha illa anta. And baca penghulu segala istighfar. InsyaAllah ia akan membantu kita. InsyaAllah. Wallahu alam. Soalan seterusnya daripada TikTok Puan Flowers. Kalau dari awal perkahwinan suami memang kurang komunikasi, 12 tahun dah isteri semakin berdamai dengan takdir. Puan, ada orang kahwin dengan suami yang becuk mengalah perempuan. Ada orang kahwin dengan suami lembut, kalah perempuan lembut, tapi bukan pondan. Lembut bukan gay, tapi dia memang lembut. Mudah tersinggung, mudah terasa. Ada orang berkahwin dengan lelaki yang sangat tegas tapi tak bagan. Tapi tegas. Tidak. Ya. Kan? Bang, saya nak jumpa kawan. Duduk rumah lah. Saya kan ada kat rumah ni. Duduk je lah. Tak payah cakap. Tapi bila bercakap, sakit perut. Faham? Ada suami suka buat lawak. Bila saya kata suami, maknanya boleh berlaku sebaliknya pada isteri juga. Ada suami suka buat lawak. Sikit-sikit buat lawak. Isteri tegas pun dia buat lawak. Sampai tak berani. Isteri pun tak kerti nak marah. Ada suami pegangan sebiji macam bini. Bini pegang sebiji macam isteri. Sama je pegangan dua orang. Suka menyakat. Suka mengusik. Inilah pasangan kita. Terima seadanya. Muka tanya pada orang perempuan yang suami dia bercakap tak berhenti. Kalau tukar suami dia tukar tau. Faham tak? Awak dapat suami yang tak banyak bercakap ni. Senyap je. Eloi. Kalau kita tahu, kita ambil suami awak dulu. Kan? Awak ambil suami kita bercakap, sampai tidur bercakap. Bercakap, dan tandas pun bercakap. Cakap je. Penat kita lah. Nak layan dia. Dah tiba office pun dia mesej lagi. Dia mesej tak apa tau. Faham tak? Dia buat apa? Tu, rakam suara tu. Video call pun ada. Satu lagi, dia rakam suara tu. Yang kat mesej tu. Voice note. Alah, penat kita nak layan dia. Bang, petang kan kita jumpa bang. Macam tak berjumpa lagi bang. Petang kan kita jumpa bang. Sabar je bang. Tak. Suami dia tetap. Ada. Nak sembang je. Alah, tinggal best kan. Nabi azan dah masuk. Saya kena undur ni. Besok sambung lagi Besok kita sambung insyaAllah. Malam kan kalau ada rezeki kita nak pakai alat baru kita ni. Malam kan kita akan buat. Malam kan kita akan bercakap tentang hal keluarga. Kita direct pada soalan yang kita kemukakan. Saya jadikan tajuk. Macam ni juga. Tapi saya rasa saya fokus pada TikTok je kot. Tapi tengoklah. Kalau boleh Facebook juga. InsyaAllah. Malam kan kita nak cuba. InsyaAllah. InsyaAllah. Doakan saya lah. Saya doakan anda semua tahu. Terbaik. Dirahmati. Jangan lupa solat zuhur. InsyaAllah. Sebaik-baiknya. Paling afdal. Dapat fadilat ialah awal waktu berjemaah. Terbaik di masjid. InsyaAllah. Saya Pak Riz undur diri. Semoga anda semua berjaya. Dunia akhirat insyaAllah. Saya serah kepada saudara Syafiq balik. Jangan lupa tahu. Support madrasah saya. Bantulah kita. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Alhamdulillah kita telah pun sampai ke penghujung live bersama dengan Pak Riz. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada tuan-puan kerana sudi meminjamkan masa anda. Dan salam zuhur juga untuk semua sahabat-sahabat yang sedang menonton, insyaAllah. Okey, kita telah pun sampai ke penghujung live bersama dengan Pak Riz. Dan mohon maaf kerana kita tidak dapat bersiaran lebih lama kerana kekangan masa. Dan tadi Pak Riz ada sedikit urusan, jadi kita terpaksa mulakanlah kita lewat sedikit. Namun begitu, pastinya banyak ilmu yang telah kita dapat, yang kita perolehi daripada perkongsian Pak Riz sebentar tadi. Okey, kepada anda tuan-puan yang ingin mendapatkan info-info terkini berkaitan dengan program-program daripada Madrasah Pak Riz dan daripada Pak Riz sendiri, anda bolehlah dapatkan jika anda menonton daripada TikTok. Boleh pergi ke profil TikTok kami, ataupun jika anda ingin berhubung dengan saya, Encik Syafiq, boleh terus pergi ke TikTok staff Pak Riz. Kat situ anda boleh pergi ke profil ataupun bio, ada info di situ, insyaAllah. Boleh terus berhubung dengan saya dan boleh terus bertanya direct berkaitan dengan apa saja persoalan anda yang anda ingin tahu daripada
Pak Aris sendiri, insyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan. Okey, dan seterusnya juga jika anda menonton daripada platform F dan Y, boleh dapatkan di ruangan komen, insyaAllah mudah-mudahan sedikit sebanyak kita dapatlah kata mengenali di antara satu sama lain, dan dalam masa sama kita boleh bagi tahu juga berkaitan dengan program-program anjuran daripada Madrasah Pak Aris. Antaranya adalah insyaAllah Pak Aris dah bangunkan satu projek dinamakan Projek Infak Air Ikat Syifa, di mana kita nak mencari penaja-penaja yang sudi menaja air-air ini untuk kita edarkan ke masjid-masjid, rumah orang tua, rumah anak yatim terpilih sekitar negeri Melaka untuk Ramadan tahun ini, insya-Allah. Tapi walaupun projek itu projek Ramadan, kita dah buka dah untuk tajaan bermula daripada bulan Rejab ni, insya-Allah. Jadi pada tuan-puan bolehlah kan kita mulakan langkah kita, mudah-mudahan kita ambil keberkatan bulan Rejab. Kemudian kita sambung juga semangat ini ke bulan Syaban dan sampailah ke Ramadan, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat istiqamah dalam kita bersedekah, insya-Allah. Seterusnya juga Pak Aris juga dah buka juga kemasukan ke Madrasah Pak Aris sesi 2024 untuk pelajar lelaki dan pelajar perempuan, insya-Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan. Dan jangan lupa juga untuk support TikTok terbaru daripada Pak Aris, Kambing Murah Madrasah, insya-Allah. Okey tuan-puan. Okey, jadi saya tidak bercadang untuk cakap lama dan asal azan ini di Madrasah Pak Aris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.